Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Dalam siri video ini kita akan sambung lagi perbincangan kita tentang topik pengurusan pangkalan data bahagian 2, iaitu reka bentuk pangkalan data, dan kali ini ialah reka bentuk pangkalan data yang kedua lah, ya. Jadi dalam topik pengurusan pangkalan data tu ada 3 bahagian. Satu ialah pengenalan kepada pangkalan data, dan bahagian kedua ialah reka bentuk pangkalan data 1, dan bahagian ketiga ialah reka bentuk pangkalan data 2. Jadi kita sudah sampai ke reka bentuk pangkalan data 2. Jadi dalam minggu lepas kita pun telah melihat tentang gambar rajah ini. Okey, kita dah lihat tentang bagaimana kita pertama ni kita lihat tentang teknik ER, Entity Relationship Diagram, dan kita menggunakan convention Entity Relationship Diagram di dalam mereka bentuk pangkalan data. Khususnya kita telah menggunakan ER tersebut, diagramming teknik tersebut kita gunakan bersama-sama dengan teknik REA, Resources, Events, Agents, yang biasanya digunakan untuk membangunkan bekalan data perakaunan. Dan kita dah lihat tentang proses-prosesnya, dan kita telah lihat satu contoh, iaitu contoh kitaran hasil bagi satu-satu perniagaan. Dan kita telah bincangkan gambar rajah yang saya tunjukkan sekarang ni di dalam kuliah lepas. Jadi sebenarnya dalam satu perniagaan dia bukan hanya ada satu kitaran. Bahkan kita pun telah bincang dalam mungkin anda telah bincang dalam subjek AIS1 bahawa ada 5 proses utama dalam perniagaan. Hasil ialah salah satu. Selain daripada itu ada proses belanja, kemudian ada proses sumber manusia, kemudian ada proses pengeluaran, kemudian ada proses pendanaan. Okey. Jadi di sini untuk mereka bentuk pangkalan data kita dah lihat tentang kitaran hasil. Jadi dalam kuliah ini kita akan tambah 2 lagi, iaitu kitaran belanja dan juga penggajian. Dan kita lihat bahawa dalam satu pangkalan data dia kitaran mana-mana pun dia tidak terpisah daripada satu pangkalan data. Dia semua sebenarnya dalam satu pangkalan data yang sama lah. Oleh itu kita akan lihat bahawa walaupun kita reka bentuk gambar rajah ni berasingan, tetapi kita akan juga gabungkan gambar rajah ni dalam satu gambar rajah besar. Okey. So yang ini kitaran hasil kita dah ada, kita dah bincangkan dalam kuliah lepas. Kalau anda recall, anda just hanya ulang balik lah kuliah minggu lepas. Dan jadi hari ini kita akan lihat pula kitaran perbelanjaan. Okay, kitaran belanja bagi organisasi yang sama. Jadi dalam kitaran belanja ni dia agak mudah nak faham kerana kita telah pun faham tentang kitaran hasil, dan kitaran belanja ni adalah opposite sajalah, kan? Dia terbalik. Kalau dalam kitaran hasil, kalau kita lihat apa dia dalam setiap kitaran dia akan ada sepasang event, satu event memberi, satu lagi event menerima. Kalau dalam kitaran hasil ni, ini ialah event memberi, dan ini ialah event menerima, dan ini komitmen event. Tikkan semua adalah komitmen event. Dalam kitaran belanja dia opposite saja. Ini ialah event menerima, dan ini ialah event memberi. Tetapi apa yang diberi, apa yang diterima sama dalam kat sini. Event menerima ialah berkaitan dengan inventory, dan event memberi ialah berkaitan dengan cash. Dia opposite sahaja berbanding dengan kitaran hasil. Dan ada juga commitment event, iaitu order inventory. Order inventory adalah commitment event. Jadi lain, dia very similar. Jadi kita cuba kupas dari segi detailnya, terutamanya cardinality. Kita lihat cardinality yang mungkin berbeza adalah kita lihat antara order inventory dengan receipt inventory. Order inventory ni maknanya
perniagaan dia akan memesan inventory daripada pembekal. Kemudian mula-mula memesan, kemudian bila dah pesan, tak lama selepas itu pembekal akan menghantar barang kepada perniagaan kita. Dan selepas kita terima inventory, kita pun akan bayarlah pembekal kita tunai. Okey, jadi kita lihat bagaimana hubungan polisi bila digambarkan melalui cardinality ni. Okey, kita tengok di sini dulu. Okey, kita tengok di sini. Okey. Satu order inventory, kita tengok order inventory dulu ya. Satu order inventory sekurang-kurangnya kosong receive inventory. Maknanya bila kita order inventory, maknanya tak semestinya kita order dan instantly kita dapat. Maknanya dia ada gap. Okey, maknanya kita order, kadang-kadang kita tak dapat terus. Jadi oleh sebab itu, satu order inventory kita letakkan minimumnya kosong receive inventory sebab mungkin tak ada penerimaan inventory. Okey, dan kita buat satu order inventory sebanyak-banyaknya banyak receive inventory. Okey, satu kali kita order inventory tapi receive inventory banyak kali. Maknanya kita menerima kemungkinan bahawa bila kita order barang, tapi bukan semua barang yang kita order akan sampai serentak. Maknanya contohnya, katakan kita adalah perniagaan, kita jual barang komputer dan kita order daripada supplier kita, banyak model lah. Kita order laptop model sekian-sekian, kita beli desktop model sekian-sekian. Tapi bila supplier kita hantar, sebab mereka pun tak ada stok, jadi mereka mungkin hantar laptop dahulu. Kemudian 2 minggu selepas tu baru mereka hantar desktop pula. Jadi dalam keadaan macam ni, kita kena allow for that lah. Untuk kita allow, kita beritahu bahawa dalam sistem kita, satu order inventory boleh terima inventory banyak kali. Maknanya dalam satu order boleh jadi banyak receive inventory. Dan setiap receive inventory tu akan digambarkan melalui invoice dan juga laporan penerimaan, receiving report yang berbeza. Okay, walaupun kita satu dokumen order inventory, tetapi dikaitkan dengan beberapa receiving report. Okay, beberapa receiving report. Okay, sekarang kita lihat daripada arah sini pula, daripada arah receive inventory. Satu receive inventory sekurang-kurangnya satu order inventory. Maknanya bila kita terima inventory, mesti inventory tersebut inventory yang telah dipesan. Yang ini adalah untuk tujuan kawalan dalaman ya. Maknanya kalau tiba-tiba shipping ada satu penghantaran, satu lori datang, lepas tu dia beri barang pada kita akan semak, pernah tak kita order inventory ni? Kalau kita tak pernah order, maka jangan kita terima inventory ni. Sebab salah satu maknanya satu cara untuk kita membuat kawalan dalaman supaya kita tidak membuat perbelanjaan yang terlebih, ialah kita memastikan bahawa sebarang barang yang kita terima, mana-mana barang yang kita terima daripada pembekal, mestilah barang yang kita pernah order daripada pembekal tersebut. Kan? Takut-takut kalau mereka tersilap hantar tapi kita main terima saja. Bila kita terima dan kita terima invoice, kita pun sign dia punya consignment note apa. Jadi kita liable pula untuk bayar inventory tu, sedangkan kita tak pernah order dan rupanya tak ada dalam keperluan kita. Maka kita letak sini minimum satu. Kemudian bila dalam satu receive inventory, maksimumnya juga adalah satu order. Okey, maksimumnya satu order. Satu receive inventory maksimum satu order. Kalau satu receive inventory maksimumnya ialah banyak order, maknanya kita nak supplier kita pisahkan antara setiap order dengan penghantaran. Maknanya kalau kita order hari ni, kita order beberapa barang, kemudian kita tak terima, mereka tak hantar lagi, kita next month kita buat order lagi, mereka masih belum hantar. Kalau mereka hantar, kita nak supaya mereka hantar as a separate, ya, sebagai shipping yang separate, supaya kita mudah untuk kita match lah. Kita match kita punya barang yang kita terima dengan barang yang kita order. Jadi oleh sebab itu kita buat satu receive inventory, maksimum satu order inventory. Okey. Sekarang kita lihat dari segi receive inventory dengan disburse cash pula. Okay. Satu receive inventory sekurang-kurangnya kosong disburse cash. Ini pun begitu, iaitu kita pun nak beli daripada pembekal kita secara kredit. Jadi bila kita terima barang daripada pembekal, kita tak nak supaya kita terus perlu bayar on the spot. Tapi sebaliknya kita ada credit period. Okay? Jadi sebab itu kita berikan
satu receive cash, kurang-kurangnya kosong disburse cash, supaya kita boleh kita ada masa lah untuk kita bayar. Okay? Ini untuk bagus untuk kita punya liquidity position lah, kan. Kita dah order barang tapi kita belum bayar. Instead, bila kita jual barang tu, kita dah dapat cash daripada pelanggan. Cash yang sama kita boleh guna untuk bayar pembekal kita. Kemudian kita lihat pula hubungan antara receive inventory dengan disburse cash. Maksimum dia. Satu receive inventory sebanyak-banyaknya satu disburse cash. Okay? Satu receive inventory sebanyak-banyaknya satu disburse cash instead of satu inventory banyak disburse cash. Jadi kerana kita beli barang daripada pembekal kita, bukanlah barang yang bernilai besar-besar, jadi kita tak perlu kepada bayar installment. Maknanya kita bayar once kita terima invoice, dan bila sampai due date kita akan bayar in full. Kita tak pecah-pecahkan pembayaran invoice kita. Jadi ini untuk supaya kita rekod pembayaran kita baiklah dengan pembekal. Maknanya tidak ada sebab, kalau cash flow kita bagus, tidak ada sebab untuk kita bayar invoice pembekal secara pecah-pecah begitu. Okey, secara ansuran. Maknanya bila kita dah terima, dia punya dah sampai due date, maka kita akan bayar. Kemudian daripada disburse cash ke receive inventory, satu disburse cash sekurang-kurangnya satu receive inventory. Jadi maknanya kita hanya bayar apabila kita telah terima barang. Okey, ini pun bagus untuk memastikan bahawa kita tidak keluarkan duit sewenang-wenangnya lah. Bila barang dah sampai baru kita terima, baru kita bayar. Dan bila kita nak, ini pun sejenis kawalan dalaman, iaitu bila kita nak bayar, kita mesti meshkan dengan semua dokumen. Antara dokumen yang kita meshkan, kita akan mesh dengan purchase order, kita akan mesh dengan receiving report, kita akan mesh dengan supplier invoice. Kalau ada supplier invoice, ada receiving report untuk membuktikan barang telah terima, dan ada juga order inventory bahawa kita pernah order barang tersebut, barulah kita akan disburse cash. Dan maknanya dia ada syarat untuk kita disburse cash, mesti dah ada receive inventory. Barang tu mesti dah sampai dan dah ada dokumennya. Kemudian satu disburse cash sebanyak-banyaknya banyak receive inventory. Kadang-kadang apa kita buat bila kita beli barang dengan kerap, kita order barang dengan kerap daripada pembekal, dan pembekal pun menghantar barang dengan segera, tetapi kita kumpul due date. Maknanya kita dah terima 2-3 invoice, kita tak bayar lagi. Bila kita nak bayar, kita akan kumpulkan satu pembayaran untuk ke semua invoice. Satu pembayaran ada 3 invoice contohnya. Jadi untuk itu kita buat macam inilah. Satu disburse cash boleh untuk banyak kali receive inventory. Okay. Kemudian hubungan inventory dengan receive inventory sebenarnya sama saja macam yang kita dah bincang minggu lepas, antara hubungan inventory dengan sales. Iaitu satu receive inventory boleh sekurang-kurangnya satu receive inventory sekurang-kurangnya satu inventory. Maknanya bila kita terima inventory, of course kena ada inventory yang kita terima lah, kan. Kemudian satu receive inventory sebanyak-banyaknya banyak inventory. Jadi bila dalam satu shipment tu mungkin ada macam-macam jenis barang. Kemudian satu inventory sekurang-kurangnya kosong receive inventory. Maknanya kita ada dalam rekod kita, dan mungkin barang tu kita tak perlu beli lagi, kan. Jadi kita ada dalam rekod sebagai inventory. Dan satu inventory sebanyak-banyaknya banyak receive inventory. Satu inventory sebanyak-banyaknya banyak receive inventory, sebab inventory jenis yang sama berulang-ulang kali kita akan beli. Tapi again, kalau ini ialah inventory jenis yang unik, maknanya inventory yang setiap inventory itu lain, dia tidak ada dua inventory yang sama. Maknanya kita akan rekod dia, kita bukan rekod jenis inventory, tapi kita akan rekod unit inventory, setiap unique inventory. Maka dari segi itu, bila inventory itu kita dah terima, tak mungkin kita akan terima sekali lagi inventory yang sama. Okay, tapi dalam kes ni kita menjual barang yang monotonous, barang bulk items, maka bila kita terima sejenis inventory, of course kita boleh terima lagi inventory jenis yang sama. Okay, antara disburse cash dengan cash ini pun similar juga dengan apa ni, cash dengan apa, receive cash, iaitu bila kita terima tunai,
kita tunai kita kena kaitkan dengan satu dan hanya satu cash account. Okey. Dan setiap cash account dikaitkan dengan kosong disburse cash sebab kena ada account ni dah ada tapi mungkin tidak digunakan lagi wangnya. Dan juga satu cash sebanyak-banyaknya banyak disburse cash. Ini logik kerana kita akan guna satu account berkali-kali dalam kita punya pembayaran tunai. Hubungan antara antara ejen-ejen antara aktiviti ni dengan ejen-ejen pun akan sama. Jadi saya pun akan skip lah kerana benda ni sama sahaja.